ada orang kadang-kadang dia bertentang dengan Nabi pasal dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia ikut orang. Tapi ada orang setelah dia tahu dia masih nak menunjukkan wajah pertentangan. Inilah orang ini, man khalafa amri. Siapa yang memang perangai dah, tabiat dia buruk lalu ni. Apa Tuhan bagi ke dia? Az-zillah was-sighar, kehinaan dan kerendahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itu ikhwan, sebagai muqaddimah, saya mengambil apa yang para ulama sebut kepada kita supaya kita berhati-hati dengan golongan ahlul hawa wal bid'ah, iaitu saya mulakan dengan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tetapi hadis ini pada peringkat awalnya berlaku perselisihan para muhaddisin sama ada kedudukan dia ini sahih ataupun dhaif, berlaku. Tetapi kerana hadis ini dia mengandungi syawahid matan dan sanad yang banyak. Dia mempunyai matan-matan yang banyak dan matan dia adalah sahih. Dan dihimpun syawahid dia dan diletak dia pada satu tempat, akhirnya nilai dia diangkat. Nilai dia adalah nilai yang sahih. Tetapi Imam Ahmad menyatakan hadis ini telah pun sahih dengan sendirinya tanpa ada syawahid. Guru pada Imam Bukhari, Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah, seorang daripada guru Imam Bukhari, dia menyatakan hadis ini adalah sahih. Tetapi dia datangkan dengan matan yang berasingan, tetapi yang maksud dia adalah bermakna wahid, dengan makna yang sama. Hadis ini riwayat daripada Abdullah bin Umar dan ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, iaitu hadis daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini menjadi pegangan paling tunjang, paling asas kepada kita kenapa kita tidak boleh mengikut puak-puak ahlul hawa dan puak-puak ahlul bid'ah. Tidak boleh ikut. Kerana akhirnya kita akan lihat agama ini tidak akan ada asal usul dia. Keras, perkataan itu keras, tapi antum akan tengok bagaimana kesan meninggalkan sunnah Rasulullah. Dia akan jadi agama ini, dia akan jadi barang yang tak ada nilai. Agama akan jadi pemikiran orang, cara orang, akhirnya ke situ. Dan bila kita duduk belajar hadis, satu dua hadis, kita mula meneroka prinsip-prinsip hadis, kita mula meneroka kawaid yang ada dalam hadis, menyebabkan jiwa kita tak boleh tenteram kalau bercampur dengan kawaid ahlul ahwa wal bid'ah. Tak boleh. Akhirnya orang-orang ahlul ahwa wal bid'ah ini ada banyak benda, perkara-perkara itu pada asalnya mereka mengakui bukan agama. Mereka sendiri akui. Kita ada bukti. Mereka akui bukan agama. Tapi dia buat sampai pada peringkat dia masih tak kata tu agama, tapi dia tidak boleh berpisah, macam tak boleh berpisah dengan agama. Akhirnya benda itu jadi agama. Karena itu hadis ini diangkat untuk menjadi satu pedoman kepada kita bahawa kita kena berpisah dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Hadis ini daripada Abdullah bin Umar. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini antum pun tahu mafhum dia, saya pun tahu maksud dia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan hadis ini disokong dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis marfu' daripada Abdullah bin Mas'ud, iaitu man radiya amalin qaumin kana minhum. Sesiapa yang ridha dengan amalan satu kaum, dia jadi kaum yang dia ridha itu. Hadis ini menyokong hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan hadis ini juga disokong oleh hadis Imam Ibnu Abi Syaibah, disokong dengan satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, iaitu wa ju'ila adh-dhillatu was-sighar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dijadikan az-zillah kerendahan, dijadikan az-zillah kehinaan, was-sighar kerendahan, ala man khalafa amri, sesiapa yang bertentangan kerja buatnya dengan apa yang aku perintahkan. Siapa yang buat tidak seperti Nabi ajar, sesiapa yang beramal tidak seperti Nabi tinggalkan, khalafa amri. Apa bahasa kita boleh pakai? Khalafa amri? Menyelisih. Pakai bahasa. Dewan Bahasa dan Pustaka. Khalaf. Kalau dia kata khalafa, Nabi kata man khalafa, siapa yang bertentangan,
ataupun dia kata mukhalif, bermakna orang yang ada sikap suka bertentangan. Bukan pertentangan tu main dalam tidak sengaja. Memang naluri dia suka bertentang. Man khalafa an amri. Siapa yang memang perangai dia macam tu. Ada orang kadang-kadang dia bertentang dengan Nabi pasal dia tak tahu. Dia ikut orang. Tapi ada orang setelah dia tahu, dia masih nak mewujudkan wajah pertentangan. Inilah orang ini, man khalafa amri. Siapa yang memang perangai dah, tabiat dia buruk dah lagu ni. Apa Tuhan bagi ke dia? Az-zillah was-sighar, kehinaan dan kerendahan. Allah jadikan dia tu rendah dan hina. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa suka mengikut, tashabbuh, meniru satu-satu kaum, dia akan jadi kaum itu. Dalam dunia ni ikhwan, kaum manakah yang suka menyelisih Nabi mereka? Yahudi dengan Nasara. Itulah puak-puak lubang bewak ni. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Imam Muslim. Ni puak-puak lubang bewak ni. Al-Yahud wan Nasara. Ya, faman. Nabi kata, siapa lagi kalau bukan puak-puak lubang bewak tu Yahudi dengan Nasara? Faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Allah laknatkan umat dahulu pasal apa? Ikhtilafu ala anbiya'ihim. Pasal dia suka khilaf dengan Nabi dia. Allah bagi bala. Khilaf dengan Nabi ni syarat turun bala. Subhanallah. Ali Hasan Al-Halabi ketika memberi penjelasan terhadap perkara ini, dia menyatakan matahari itu boleh jatuh ke bumi kalau orang khilaf dengan para Nabi yang diutuskan. Tapi Allah masih tahan. Tak dengarkah perkataan Abdullah bin Abbas? Ketika orang tanya soalan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu tentang hal ini? Dia membaca hadis. Abdullah bin Abbas membaca hadis kepada orang itu. Apa Nabi kata? Tiba-tiba kawan itu kata, tetapi Abu Bakar tidak berkata demikian, Umar tidak berkata demikian. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hampir-hampir kepala kamu diturunkan batu api daripada langit. Aku berkata Nabi berkata, kau berkata Abu Bakar berkata. Subhanallah, sangat marah. Balak itu dikaitkan. Antum bayang tak? Balak dikaitkan dengan khilaf Rasulullah. Abdullah bin Abbas kata, hampir kepala kamu turun ketui-ketui batu yang berapi daripada langit. Aku berkata Nabi kata, kau berkata Abu Bakar berkata. Subhanallah. Perkara yang sama diulang oleh Imam Syafi'i ketika dia membuka soalan dalam majlis dia. Orang bertanya tentang rumah-rumah sewa yang ada di kota Mekah, apa hukum dia? Dia membaca ayat daripada surah Al-Hasyr. Dia membaca ayat daripada surah Al-Hasyr menyatakan rumah-rumah itu boleh dikutip sewanya. Tiba-tiba kawan tu berkata, apa tidak berkata demikian? Apa tidak berkata demikian? Apa Imam Syafi'i kata? Aku membaca ayat Allah, hang kata Atta kata, hampir saja dunia ini bencana kerana orang seperti kamu. Subhanallah. Ini membentuk suatu prinsip. Orang putih kata man of principle. Dia tak cakap orang putih dia tak boleh duduk pasal macam badan tak cukup gula. Kita kena jadi orang yang ada prinsip. Prinsip kita prinsip Ahlus Sunnah, tak mau prinsip yang lain. Jadi daripada hadis ni, Nabi kata bangsa yang suka menyelisih Nabi adalah bangsa Yahudi. Faman. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Disuruh sembelih unta, lembu, ditanya warna apa? Dihabak warna apa? Ditanya. Lembu duk sajakan lembu kerja? Ditanya. Dinyatakan warna, dinyatakan. Ditanya pula berat ke tak berat? Ditanya pula lembu bunting ke lembu tak bunting? Sampai apa jadi pada mereka? Dilaknat. Lu'ina lilladzina kafaru min Bani Israel. Dilaknat orang kafir, orang yang suka bantah daripada kalangan Bani Israel. Jadi pasal itu kita mesti menyelisih kaum yang Ahlul Hawa wal Bidah.